Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, Allah bagi tahu ini tanda-tanda Allah. Apa maksudnya? Dengan lihat benda ni, dengan fikir, bukan lihat je, fikir. Kalau lihat aja dia tak boleh. Lihat dan fikir. Baru dia akan, dalam kejadian ini, dia nampak. Dia nampak dengan mata hati dia, Allah besar. Allah berkuasa. Antara tanda-tanda Allah, penciptaan langit dan bumi. Tapi apa yang Samad lihat langit dan bumi? Hari-hari tengok. Tak boleh ingat Allah. Sebab kita lihat dan kita fikir. Tengok langit, bumi, fikir tak ada. Langit, bumi tu je. Oh, Yazid tak fikir. Apa pun dia tak fikir. Samad dia fikir hal dunia. Macam nak buat ni, macam nak ini. Sebab dia pensyarah kan. Dia fikir lah. Tapi hal dunia, tapi hal tanda-tanda Allah tu. Yazid apa pun tak fikir. Dia fikir sikit je. Apa nak masak, macam nak masak. Itulah. Jadi Rashidi apa pun tak fikir. Masak pun tak fikir, apa pun tak boleh. Makan dan bersubuh. Sufyan sama juga. Makan bersubuh. Kerja. Dapat. Anzalah, Azri. Pun tak fikir. Fikir sikit dia. Fikir sebab dia bekerja. Dia fikir. Apa kerja nak buat. Macam nak buat. Tu je lah fikir. Tapi langit, bumi. Tengok siapa buat. Besarnya Allah, maha besar, suci. Dan Allah bagi tahu. Dan dengan kejadian yang dengan penciptaan. Kadang Allah beritahu dalam penciptaan malam dan siang. Dalam penciptaan semua makhluk yang Allah tebarkan di seluruh dunia. Kamu lihat kebesaran Allah. Tak ada. Tak lihat. Kenapa Yazid tak lihat kebesaran Allah dalam semua ni? Tak, sebab tak fikir. Kan baru kau cakap tadi. Yalah, kau fikirlah. Fikirlah, siapa buat ni? Pertama tanya soalan tu lah. Ini tak ada manusia. Dia tak fikir. Dia apa buat? Dia kata, ini jadi sendiri. Ini orang tak fikir. Mana boleh benda jadi sendiri? And to tell, nak beritahu, ini jadi sendiri is nonsense. Cannot be accepted by the normal brain lah. Orang yang betul, waras, tak boleh terima benda ni semua berlaku. Tak ada siapa buat. How can you percaya tu? Oh, ni semua nature. Terjadi sini. Mother nature. Mother nature siapa? Tak tahu apa ni. Mother nature. Maknanya semua ni terjadi sendiri. Tak ada siapa buat. That is berlawanan dengan pemikiran yang waras. Pemikiran waras, semua ada benda, ada yang buat. Kecuali Allah, tak ada orang buat. Semua lain benda ada yang buat. Yang buat segala langit bumi ni Allah. Yang buat ni tentulah maha berkuasa. Buat jarum, buat itu tak adalah maha berkuasa kan. Jarum, kereta, banyak orang boleh buat. Tapi buat langit bumi ni tak boleh. 7 petala langit dan bumi yang menurunkan hujan, yang menjadikan kata Allah kerbau, apa yang menjadikan lembu.
Cuba tengok lembu tu dan fikir. Rashidi ada, dia makan lembu yang fikir tak ada. Dia makan daging lembu tahu, hanya tak makan babi lah sebab dia orang Islam. Fikir lembu dia tak ada. Sebab itu dia apa pun tak fikir. Dan pelajaran memang tak boleh tinggi lah. Tak, macam Yazid, tak boleh pergi atas pada. Ambil ijazah, dapat duit kerajaan Malaysia bagi, MARA, ITM, semua free. Habiskan dengan sia-sia, tak lulus. Masuk ITM lagi, masuk UTM lagi, habiskan duitnya kerajaan. Kerajaan tu duit siapa? Duit dia, duit kerajaan, duit rakyat, duit semua orang. Sama juga macam Sufian, tak berfikir. Dia tak pergi ke mana orang tak berfikir. Pergi Amerika, habis duit apa? Duit kerajaan tu duit siapa? Duit orang ramai semua. Sufian gagal. Jadi baru ni dia nak kahwin lagi. Bapak mentua tu diberitahu oleh anak dia belajar Amerika, pak. Naklah dia terima. Tapi bila dia tahu tak lulus, tak payah ni. Itulah malangnya orang yang bila tak lulus. Macam Yazid, belajar ITM, UTM, tak lulus. Kenapa? Dia tak berfikir. Ini kalau belajar tinggi ni, kena fikir lebih lagi kalau buat Masters, PhD. Orang tu orang berfikir, tidak, tak boleh. Buat PhD, doktor falsafah. Boleh orang yang baca je. Dan tu dia orang tak pergi PhD, dia tak pergi Master Sarjana mana. Tak ada berfikir. Macam Samad ni dia berfikir, fikir bab tu je lah. Langit dan bumi, dia tak fikir. Allah jadikan malam dan siang, dia tak fikir. Yazid semua dia tak fikir. Itu beza Yazid dengan Samad. Jadi kerana itu tahap akademik Yazid, Anzalah semua rendah. So saya baca tadi tafsir English yang saya buat. Selama ni memang kalau tafsir yang dibuat oleh Jakim tu, Quran yang dah diterjemah kepada bahasa Inggeris oleh penterjemah yang Jakim terima 10. Kebanyakan mereka profesor, doktor dari UIA. Bila saya baca tu dan kamu baca tu, kamu tak faham. Tadi saya dah bacakan yang saya dah terjemahkan. Yang Inggeris tu, yang dia orang buat tu diterjemah lagi kepada Inggeris yang betul, yang beringgeris. Dan Samad faham, yang lain semua tak faham. Kenapa? Yang lain tu tak sampai tahap pelajaran tinggi. UiTM gagal, bahasa Melayu pula UiTM tu. Ini STPM 3 kali, bukan sekali lulus. Tapi masih menganggap sama label dengan Misab. Sama label dengan Samad. Pandai juga. Itulah tak tahu tengok muka. Awak lulus apa? Bachelor pun tak dapat. Dengan dua orang ni, terutama dengan saya, tawaduklah sikit. Jangan cuba melawan apa. Kan macam si Sufian dengan si Anzal, dengan si Rashidi melawan-lawan. Kamu sebenarnya kena tawaduk dengan orang berilmu. Jangan beranggap awak juga berilmu dan cuba nak menyoal lah itulah. Kalau kamu buat tu, kamu tak beradab. Kalau berilmu juga, bolehlah. Samad saja tak berani nak melawan saya. Jadi saya baca terjemah tu, Samad je boleh faham. So sekarang saya tahulah. Samad ni tahap pendidikannya doktor falsafah. Kalau dia pun tak faham, saya punya Inggeris yang saya dah dengan izin Allah dapat baik buat tu. Yang doktor tu dia tak faham. Makna yang doktor tu tak dapat faham Quran. Kerana tak dapat faham Quran, dia tak dapat terjemah pun betul. Kerana nak terjemah betul, kena faham betul. Dan bila kita tak boleh terjemah dengan faham, orang nak baca tafsir pun tak boleh faham. Jadi saya tanya kenapa, saya faham. Di sini juga tanda-tanda kebesaran Allah.
Saya faham ni, ini antara the signs of Allah. Signs of Allah apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Saya yang bukan ustaz, tak tahu Arab. Tak tahu Arab, tahu Inggeris. Boleh tafsir Quran yang bahasa Arab diterjemah ke bahasa Inggeris oleh doktor-doktor, profesor semua kat UIA dan tu kepada bahasa Inggeris. Pun tak faham bahasa Inggeris. Saya dengan izin Allah, Allah ajar saya, boleh terjemah dia sehingga faham. Dan ditafsir sehingga betul. Dengan tidak ada tahu Arab. Sebab Allah bagi saya alat untuk tahu. Nak tanya Allah sama ada benda tu betul atau tidak. Dan Allah bagi saya ilham. Sebab itu saya boleh buat. Dan disitulah tandanya yang buat tu Allah. Jadi bila tengok saya boleh tu kena puji Allah. Tapi tak. Orang yang tak memikir Allah ni dia puji saya. Atau tak puji langsung. Ni nasib baik. Kebetulan Amir Sab boleh buat. Alah, Amir Sab. Apa senang susahnya? Senang aja. Itu dia cakap. Aku pun boleh buat. Cubalah. Seorang dunia tak boleh buat, Yazid kata dia pun boleh buat. Rashidi pun kata boleh buat. Jadi itu tak betul lah. Awak tak boleh buat. Saya pun tak boleh buat sebenarnya. Tapi sebab saya diberi alat untuk tanya Allah betul ke tidak dan ilham. Sebab itu saya boleh buat. Jadi apa kamu nak tengok dari situ? Kebesaran Allah. Allah SWT maha alim. Maha agung. Dan Allah boleh buat apa saja. Nabi Muhammad tu Allah bagi dia Quran, dia tak tahu baca. Dia tak tahu tulis. Mana dia belajar tu? Ayat-ayat tu semua. Ayat Quran yang begitu tinggi dia punya. Falsafah dia tinggi. Bahasa yang Allah guna pun satu macamnya bahasa. Nak terjemah ke bahasa Inggeris tak boleh satu. Kena panjang ayat dia. Nabi Muhammad boleh baca. Itu tanda kebesaran dia. Tanda Quran tu bukan Muhammad buat. Bukan Muhammad SAW tulis. Ni Allah punya percakapan. Ini orang putih semua, dia tak baca Quran. Dia cakap. Quran tu Muhammad buat. Kau cakap aja, baca kau tak ada. Sebab hari ni baca Quran, nak baca macam mana? Semua Arab. Tak jemah bahasa Inggeris baru aja. Sebab itu semua ni orientalis semua. Yang orang putih belajar Islam ni, semua dia kata ini Muhammad tulis. Sebab dia tak baca betul Quran tu. Ada satu profesor, dia profesor in theology. Dia orang tanya dia, kau dah baca belum Quran tu? Dia malu, dia kata, aku malu betul lah ini. Aku tak pernah baca dia. Theology. Dia profesor in theology, profesor agama. Mengajar agama, pun tak baca Quran. Jadi bila berlaku Islamiphobia ni, Islamiphobia orang semua rasa buruk pada Islam, mereka bincang lah. Sebab mereka tak tahu Islam tu. Mereka baca Quran pun bahasa Inggeris yang diterjemah pun tak betul. Jadi dalam keadaan mereka tak faham, tentulah mereka tak boleh dapat. Itu yang baca. Yang tak baca itu walau bagaimanapun banyak orang kafir yang baca Quran masuk Islam. Dengan tak faham. Ada satu etis, dia sangat benci Islam. Tapi bila dia baca Quran tu yang diterjemah dalam bahasa Inggeris yang tak apa-apa betul tu, dia boleh masuk Islam. Benci betul dia. Dia takkan masuk Islam. Dia masuk Islam pun. Jadi tuan yang bayangkanlah kalau Quran ni diterjemah dengan betul macam ditulis oleh saya dengan izin Allah. Tak ada lagi dah lebih betul daripada itu di dunia ni. Tentulah orang-orang kafir ni akan tak kata Islam ni agama jahat. Trump takkan kata orang Islam ni benci kita. Trump, Presiden Amerika, they hate us. Mana dia baca Quran, Trump? Kalau dia nak baca Quran, Quran mana? Muhammadul Pikal atau Yusuf Ali.
Itu bagus jugalah. Tapi kalau dia baca, tapi baca yang betul, tafsir ni tak ada. Sebab tak ada di dunia ni sehingga kini. Jadi orang Islam ni semua kesalahan dia lah. Kesalahan orang Islam, orang bukan Islam semua ni tak faham Islam. Bukan salah Allah. Salah Samad yang nak dunia. Dan kamu semua. Samad ni otak ada, tapi nak dunia. Belajarlah doktor falsafah sampai komputer kat UK untuk jadi pensyarah, dapat duit. Itu je lah. Cuba gunakan akal ni untuk memikir tentang agama ni. Jadi orang cendekiawan, orang-orang pandai-pandai orang Islam, dia tak mau fikir agama. Yang fikir agama semua yang bodoh, yang tak dapat belajar tinggi-tinggi, masuk pondok. Orang macam Rashidi tu, mak dia nak masuk pondok, dia tak nak lah. Dia kata yang jahat-jahat, yang mak bapak dia tak ada jaga, masuk pondok, masuk madrasah, masuk sekolah agama. Jadi manalah keluar daripada sini pemikir-pemikir. Tak. Sebab apa orang Islam semua cinta dunia? Anak-anak yang pandai mesti jadi doktor. Takkan nak jadi ustaz. Yang bodoh, jahat, yang tak boleh, yang kadang-kadang yang dia pergi madrasah ni yang mak bapak dia tak ada duit lah nak pergi sekolah macam kita kata Profesor Harun Din tu, kan? Lepas tu Profesor itu dia orang pandai. Sebab dia apa, dia masuk sekolah agama, pertama bapak dia orang suka agama, lepas tu kurang duit sikit. Kalau nak masuk belajar doktor ni semua banyak duit. Jadi dia orang pun orang kampung tu kan, Kedah, pergi sana. Keluarga dia semua ustaz, pandai. Jadi patut Harun Din tu kalau keluarga dia ada duit punya, dia mesti tak jadi ustaznya. Harun Din, Hasan Din kan, dia akan jadi doktor, lawyer, macam Mahathir. Yang pandai-pandai tu akan macam. Jadi yang bodoh macam Hanzalah kan, akan pergi madrasah lah. Lepas tu jadi ustaz, mengajar kita agama kan, kat depan tu. Jadi manalah umat ni boleh faham. Dengan faham, dia pun bodoh, tak ada fikir. Jadi kecuali sekarang ni budak-budak masuk madrasah, ada budak-budak pandai. Setelah kerja dakwah, macam dakwah, bukan dakwah sangat pun, kerja tabligh ni, adalah budak-budak pandai nak pergi. Kalau tidak, tak ada. Langsung tak ada. Mak bapak dia kata tak untung hantar sekolah agama. Tapi mak bapak sekarang mula, sebab dia pun rasa bagus, boleh jadi hafiz, nanti mayang tarawih boleh jadi imam. Orang semua muliakan dan dapat duit banyak. Dulu orang tak muliakan hafiz. Sekarang mulia. Jadi mulalah dia hantar anak-anak dia orang bijak yang pandai tu masuk hafiz. Itu sebab kita tengok juga ada sikit-sikit hafiz yang pandai-pandai. Tapi umumnya semua bodoh. Yang pandai-pandai semua buat dunia. Tak ada dia hantar anak dia untuk agama, merugikan masa. Lepas tu tak dapat duit. Jadi orang macam saya dihantar. Saya belajar sekolah Datuk Abdul Razak. Lepas tu saya pergi Australia, Baldwin High School. Lepas tu saya pergi Melbourne University. Universiti yang baik lah dekat Australia untuk budak-budak pandai tu sebenarnya. Semua budak-budak pandai kat Australia, dia punya HSC, pertama masuk Melbourne dulu. Kalau tak dapat, baru Monash. Kalau tak dapat, baru masuk universiti lain. Latrobe, dan masuk institut lain. Bukan boleh masuk Melbourne. Melbourne engineering ke, doktor ke, apa ke, semua topnya. Jadi tuan-tuan yang bila di Australia, dia tengok Melbourne, ini kira pandai, cream of Australia. So itulah university research, university terulung. Budak pandai-pandai semua situ. Rashidi mana universiti pergi, dia pergi. Mesti tempatan dia tak boleh masuk. STPM dia. Jadi macam mana otak dia ni? Lepas tu kalau dia masuk madrasah, dia jadi ustaz. Lepas tu mengajar kita. Mana orang pandai-pandai ni nak duduk depan dia? Semua tak ada apa. Hanya nak dapat duit juga.
boleh jadi ustaz. Kan? Depan aja, rupa je betul. Kan? Jadi tuan-tuan bapa umat ni dia tak hantar. Dia tak fikir agama ni. Jadi tak ada orang pandai. Pandai dan beragama tak ada. Bijak otak dia, dia guna untuk dunia. Anak dia bijak pandai semua dunia. Yang saya ni memang dapat dunia, tapi Allah yang buat. Di sini letaknya kebaikan. Kata Allah, baik kau hantar semua yang bodoh-bodoh jadi ustaz. Kau hantar yang tak pandai semua masuk pondok. Aku tak apa. Aku akan buat yang pandai ni suka kamu. Aku boleh buat. Jadi walaupun saya pergi Australia, walaupun saya optometrist pertama Melayu di dunia, dan buka kursus optometri pertama antara orang di Universiti Kebangsaan, untuk ialah membalas jasa rakyat Malaysia. Duit-duit diam juga saya guna untuk saya pergi belajar. Saya semua dapat scholarship. Saya sekolah menengah pun dapat scholarship Selangor. Saya pergi Australia, scholarship MARA. Lepas tu scholarship Colombo, plan. Tapi duit rakyat juga tu. Jadi saya lulus cemerlang. Saya punya niat nak buka sekolah supaya lahir banyak optometris. Bukan saya je boleh jadi kaya. So saya pun buka. Walaupun gaji tak banyak, saya sanggup sedia untuk buka sekolah. Dan hari ni ramai optometris anak Melayu. Kalau tidak, tak ada Melayu punya optometris. Semua Cina. Cina tak nak mengajar. Dia orang tak nak buka sekolah. Kalau dia orang minat duit je. Cina adalah 2-3 orang dulu waktu tu yang belajar England. Dia dapat ialah optometris ni. Tapi dia buka bisnes. Dia tak buka ni. Ada 2-3 Cina. Jadi saya Melayu pertama buka sekolah-sekolah. Profesor Maknum Marah Hakim tu ajak saya. Dia kata, Naswar, kalau kita tak buka sekolah ni, tak ada Melayu punya. Saya pun memang terima juga. Dan terus saya join. Dengan izin Allah, sekolah tu terbina. Barulah betul, bukan macam Yazid. Dengan Sufyan rugikan duit rakyat. Kan? Sufyan yang Yazid ni tak sedar diri je. Halo? Menghabiskan duit orang. Tak membalas pun. Tak balas rakyat ni. Ada yang pergi belajar, lalu terus kahwin Mak Saleh. Macam abang Sufyan. Duit apa dia pakai? Sufyan? Duit rakyat. Lepas tu kahwin dengan orang putih. Anak-anak dia semua Kristian. Begitu teruknya keluarga Sufyan. Dia pergi fail. Abang dia pergi terus habis duit. Jadi Melayu sendiri yang salah. Bangladesh macam tu juga. Bangladesh kan dia dapat scholarship, semua pandai-pandai pergi belajar. Dia tak balik Bangladesh. Kenapa dia tak balik? Sebab sana gaji sikit. Duduk Amerika gaji banyak. Bukannya orang Amerika sangat nak suruh dia duduk Amerika tu. Dia orang nak. Pakistan, India semua balik duduk sana. Kerana mereka mementingkan dunia. Keluarga Samad ni. Keluarga Samad India kan. Dan Hanzalah. Jadi mana negara dia nak maju sampai bila pun tak maju. Semua yang pandai tinggal sana. Semua pandai tinggal sana. Yang balik terpaksa. Lepas tu buka cari duit. Jadi tuan yang mulia, Malaysia kalau tak ada dengan izin Allah bangunkan fakulti optometri itu, tak ada optometris. Malaysia mana ada optometris? Jepun pun, negara-negara keliling kita ni, Asia ni, Thailand, semua tak ada. Indonesia, semua tak ada optometris. Sekarang dia baru ada dia. Kita terulung dalam optometri ni. Jadi semua ni kerana ada orang bijak. Lepas tu Allah bagi faham agama. Ikut jemaah tabligh tak faham lah, tapi faham tak? Belajar, tengok, dengar, suka kerja tabligh. Jadi saya walaupun pandai agama, pandai dunia, pandai juga agama. Sebab otak saya memang Allah bagi bijak. Menangkap, memikir. Saya tak ada jenis macam Samad dan jenis macam Sufyan. Memikir duit dan perempuan aja. Pergi sana, jalan-jalan. Saya tak ada. Pergi Australia tu saya betul-betul belajar. Ya, saya boleh buat PhD sebenarnya kalau sebab saya tak buat PhD sebab
Budak-budak tu nak graduate, mana boleh pergi? Kalau tak ada orang yang ada sarjana, saya ada sarjana je, mana boleh dia orang graduate? Saya dah sibuk pergi belajar PhD. Macam saya tahan, saya tangguh. Jadi berapa banyak dengan melalui saya kebaikan Allah. Ini orang yang optometris ni, graduate ni kat Malaysia ni, last dia kat saya juga dengan Profesor Norhani. Jadi tuan yang mulia, Allah buat saya suka agama. Saya tak ada guru, saya tak pernah masuk madrasah. Sebab apa saya tak dihantar madrasah oleh mak saya? Madrasah tempat budak bodoh, faham tak? Budak yang tak ada guna sangat, jahat kan? Saya tak jahat, anak mak saya memang mahu saya dunia. Mau masuk saya sekolah Inggeris sudah mula. Saya bukan mak saya nak masuk sekolah Melayu, tapi kerana tak ada kenderaan nak bawa saya tetap belajar sekolah Melayu juga di Sungai Chul. Adik saya yang bongsu sekolah Inggeris, saya sekolah sah. Tapi keinginan nak masuk sekolah Inggeris saya, mana dia nak masuk madrasah? Jadi walaupun semua keinginan nak buat saya orang dunia, Allah buat saya orang agama, orang Allah. Sebab itulah hari ini saya tahu dunia, saya tahu agama, tafsir Quran. Sebab Allah yang buat. Di sini mau lihat kebesaran Allah. Allah yang buat. Allah tak pilih Yazid, tak pilih Samad, pilih saya. Dan tak pilih mana orang tu. Tak pilih Rashidi. Sebab bodoh, mana nak pilih? Tapi Allah boleh buat yang pandai tu, yang disediakan untuk dunia, jadi agama. Orang-orang Yahudi ni, semua nak bagi orang pandai-pandai agama ni, jadi dia, macam dia. Pergi Australia untuk jadi dia. Pergi Amerika untuk jadi dia. Tengok macam mana gagal. Kalau tak ada usaha jemaah tabligh, rakyat Malaysia, pelajar Malaysia yang pergi Amerika tu semua jadi hantu tu. Tapi asbab ada tabligh sikit, yang jadi baik sikit. Setakat tu je lah, tahu semayang. Saya tak puas hati dengan tabligh ni. Setakat semayang saya tak puas hati. Pergi fikir lagi, Allah buatlah tu semua. Sehingga dengan izin Allah, saya tak mau ikut tabligh lagi. Tak betul benda kerja. Saya seorang ni kat dunia ni kata tabligh tak betul. Ada orang yang buat usaha kata tak betul, itu tak kira. Ini saya yang buat kerja. Di seluruh dunia ni yang buat kerja tabligh dan kata tabligh tak betul. Ada. Semua kata tabligh betul, bagus. Yang tak buat kerja tabligh cakap tabligh tak betul, tu biasalah. Itu tak boleh pakai. Tapi yang buat kerja tabligh, syura lagi, cakap tabligh tak betul. Siapa? Kat dunia, berapa orang ada? Berapa orang ada? Seorang aja. Yang lain semua cakap tabligh betul, ya betul. Kalau dia selemah tabligh, sebab dia tak buat tabligh, dia sibuk dunia. Yang orang-orang dunia pandai-pandai yang buat tabligh, dia selalu tabligh sebab bukan dia kata tabligh salah. Saya nak dunia. Jadi dia pilih dunia. Itu adalah saya tak. Saya syura tabligh di Malaysia. Lama syura. Tiba-tiba kata tabligh salah. Takkan tak betul pula. Saya buat dah tabligh tu. Saya dah buat jemaah tabligh, bukan saya tak buat. Saya dah tahu dan yakin dia tak betul. Dan dengan izin Allah, Allah bagi melalui saya kerja yang betul. Dan kalau saya kata tabligh tak betul, yang ini betul, saya ada jawab. Kalau orang kata tabligh tak betul, mana jawapan dia? Ada kerja. Dia tak ada kerja. So dia orang saja mulut yang mulut gatal. Cakap tabligh tak betul. Kalau tak betul, apa yang betul? Tak ada. Dan mana kau tak tahulah. Tapi saya boleh cakap tabligh tak betul, yang betul yang apa yang saya buat ni. Tapi kalau kamu tak percaya juga, kamu punya pahala. Jadi ini kebesaran Allah. Allah pilih orang dunia, bukan orang dunia, orang yang pandai hal dunia juga pandai agama. Sekarang saya boleh tafsir Quran dalam bahasa Inggeris, mana boleh saya kalau tak ada belajar tinggi? Makna Allah boleh putar semua dunia ni ikut suka dia. Baik, kau gunakan semua yang pandai-pandai untuk hidup dunia, aku akan guna yang pandai ni untuk hidup agama. Sebab itulah ustaz tak dipilih. Sebab ustaz-ustaz ni semua dari otak yang bodoh, kurang pandai. Dihantar madrasah, dihantar ni semua. Mana nak jadi pemimpin kalau otak bodoh? Kalau yang pandai ni boleh, dia boleh. Tapi hari ni pandai, faham pandai, dia tak ada fikir agama. Sebab agama tak ada, iman tak ada. Dia pergi madrasah. Jadi saya bukan orang madrasah, saya bukan pergi pondok. Saya pergi University Melbourne. Tapi Allah boleh tukar ni orang, kata Allah.
Aku tahu apa nak buat. Aku akan bangkitkan dia. Bangunkan dia. Gunakan dia untuk hancurkan batil. Itu Allah punya kuasa. Itulah kebesaran Allah yang kamu kena lihat. Betapa besarnya, tingginya Allah. Boleh buat apa saja. Gosh.